Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 7 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada petang ini, insya-Allah kita akan menyambung semula untuk tadabbur kita menerusi surah Al-Waqi'ah. Jadi saya akan baca semula untuk ayat 41 sehinggalah kepada ayat yang seterusnya. Insya-Allah kita akan baca sehingga kepada ayat yang ke-49 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين. Sadaqallahul Azim. Allah Ta'ala berfirman dengan mafhumnya bagi ayat yang ke-41. Allah Ta'ala berfirman, dan puak kiri alangkah seksanya keadaan puak kiri itu. Mereka diseksa dengan angin yang membakar dan juga dengan air yang menggelegak, serta naungan daripada asap hitam yang panas, yang tidak sejuk dan tidak pula memberikan pada mereka kenikmatan dan kesenangan. Sesungguhnya mereka sebelum itu dilalaikan oleh kemewahan dunia dari mengingati perintah Tuhan. Dan mereka pula sentiasa melakukan dosa yang besar. Dan juga mereka selalu berkata, adakah sesudah kita mati serta menjadi tanah dan tulang, betulkah kita akan dihidupkan semula? Dan adakah juga datuk nenek kita yang telah lalu mati itu juga akan dibangkitkan semula? Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan juga orang-orang yang terkemudian, kesemuanya akan dibangkitkan. Baik. Jadi daripada ayat 41 sehinggalah kepada ayat 49 yang saya bacakan tadi, ayat ini mengandungi tentang beberapa tajuk dan beberapa perkara. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan pada permulaan ayat yang telah saya bacakan tadi mengenai siapakah golongan kiri dan apakah pembalasan dan siksaan azab Allah Subhanahu Wa Taala ke atas golongan kiri itu. Kemudiannya Allah Ta'ala menerangkan kepada kita pada ayat yang seterusnya, apakah dosa-dosa dan juga kejahatan yang telah dilakukan oleh golongan kiri tersebut, sehingga kan mereka itu tergolong di kalangan golongan
orang-orang yang celaka pada hari kiamat. Dan last kali pada penghujung ayat yang saya bacakan tadi, Allah Ta'ala menceritakan kepada kita berkenaan dengan peristiwa hari kiamat dan kebangkitannya. Jadi ada 3 perkara lah ya, yang kita akan lihat daripada ayat 41 sehinggalah kepada ayat yang ke-49. Baik. Kita lihat pada ayat 41 terlebih dahulu, Allah menyatakan wa ashabus shimal ma ashabus shimal. Maksudnya dekat sini, ayat ini menerangkan kepada kita Allah Ta'ala sedang memperjelaskan kepada kita kecelakaan kepada golongan kiri pada hari kiamat. Ayat ini menerangkan pada kita kecelakaan kepada golongan kiri pada hari kiamat. Sebelum ni pada awal surah Al-Waqi'ah, saya telah pun huraikan siapakah itu golongan kiri. Ya, secara ringkasnya boleh saya sebut secara sepintas lalu. Bila Allah sebut tentang kecelakaan golongan kiri pada hari kiamat, berarti Allah Ta'ala ingin menyuruh supaya manusia menjauhkan diri mereka daripada tergolong dalam kelompok atau golongan kiri yang malang atau yang celaka ini. Ya, maknanya ayat ini Allah beri pengajaran pada kita, jauhilah daripada tergolong dalam kelompok golongan kiri. Kerana mereka ini adalah golongan yang mendapat kecelakaan dan juga yang akan menerima pembalasan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamah. Ya. Baik. Sebelum ni saya telah uraikan siapakah itu golongan kiri disebutkan oleh para mufassirin. Golongan kiri secara ringkas saja ya. Golongan kiri ini ada yang mengatakan mereka itu adalah golongan-golongan yang diserahkan buku suratan amal dengan tangan kiri mereka. Dalam erti kata yang lain, jauhi daripada menjadi golongan kiri ni, pengajaran yang kita nak ambil dekat sini, sebab Allah kata jangan jadi golongan kiri. Kerana kamu akan melihat bagaimana penyesalan mereka, bagaimana siksaan mereka dan bagaimana penghinaan yang menimpa mereka pada hari kiamat itu. Jadi di antara sifat golongan orang kiri ni, kejahatannya lebih berat daripada kebaikannya. Kejahatannya adalah lebih banyak daripada kebaikannya, maka disebabkan oleh kerana itu mereka diberikan buku suratan amal dengan tangan kiri mereka dan mereka mengambilnya juga dengan tangan kiri mereka. Ya, puncanya kenapa? Kerana kejahatan mereka adalah jauh lebih berat dan kebaikan mereka jauh lebih ringan daripada dosa dan maksiat yang mereka kerjakan. Ini adalah kelompok yang pertama yang mana para ulama kata mereka ini menjadi lebih berat kejahatannya disebabkan mereka tergolong di kalangan orang-orang yang fasik. Ya, tergolong di kalangan orang-orang yang fasik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ada juga yang mengatakan golongan kiri ini adalah merupakan golongan yang akan diletakkan di sebelah kiri Nabi Adam alaihissalam. Mereka diletakkan sebelah kiri Nabi Adam alaihissalam adalah sebagai satu gambaran mereka ini adalah anak cucu cicit zuriat Nabi Adam yang tidak beriman atau yang kufur atau yang murtad atau yang musyrik atau yang munafik. Yang ni yang munafik dari sudut akidahnya. Dia menzahirkan secara berpura-pura akidahnya dengan Islam, walhal dia adalah merupakan seorang yang munafik dari sudut akidahnya. Ini adalah kelompok yang disebutkan sebagai golongan orang kiri. Baik. Jadi kita kena jauhi juga daripada tergolong daripada kelompok golongan mereka yang kufur ataupun mereka yang musyrik atau mereka yang murtad, demikian juga mereka yang munafik.
Kena menjauhi daripada tergolong daripada kelompok-kelompok golongan ini. Ya. Baik. Ada juga yang mengatakan golongan kiri ini adalah golongan yang mana amal-amal kebaikan mereka itu telah pun dihapuskan oleh Allah. Itu yang menyebabkan kebaikannya lebih ringan daripada kejahatannya. Ya, kebaikannya, timbangan kebaikannya lebih ringan daripada timbangan kejahatannya. Kenapa? Disebabkan Allah Ta'ala telah merosakkan, Allah Ta'ala telah menghapuskan, Allah Ta'ala telah menolak kebaikan-kebaikan yang mereka kerjakan sewaktu di dunia dahulu. Baik. Kenapa Allah Subhanahu Ta'ala menolaknya? Itu ada banyak sebab lah. Mungkin riak, mungkin sum'ah, mungkin kerana dia kufur. Bahawa orang kafir, kebaikannya juga Allah Ta'ala akan sia-siakan. Kerana dia buat benda itu bukan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan banyak lagi lah faktor-faktor yang lain. Maka dekat sini menunjukkan kepada kita bahawasanya jauhi daripada menjadi golongan kiri ini. Siapa golongan kiri ini? Iaitu pelaku-pelaku zalim. Ya, orang-orang yang menzalimi manusia dengan tangannya, dengan darah, dengan marwah, dengan harta dan sebagainya, yang dia menindas manusia yang lain, maka akhirnya Allah Subhanahu Taala akan menggunakan pahala amal-amal kebaikannya itu adalah untuk membalas kejahatan-kejahatan yang dilakukannya, ya, kejahatan-kejahatan yang dilakukannya kepada orang-orang yang dia tindas, ini orang-orang yang dia zalimi. Ya. Maknanya mereka ni adalah golongan orang-orang yang muflis kerana kebaikan mereka banyak dihapuskan oleh Allah dan disia-siakan dan tidak diberikan pahala dan ganjaran. Kemudian termasuk daripada kelompok golongan kiri ini juga adalah golongan orang-orang yang mengubah agama dengan mengada-adakan ritual ataupun upacara ibadat menggunakan nafsu dan akal mereka. Ini dipanggil sebagai golongan ahli bid'ah atau golongan mubtadi'. Mereka ni yang mengubah agama Allah, mengubah tata cara kaifiat ibadat yang Allah syariatkan, mengubah ajaran Rasulnya, sunnah Nabi SAW dan memberikan penjenamaan yang baru, lalu dia merosakkan agama Islam itu sendiri. Maka bila pada hari kiamat, kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu juga Allah Subhanahu Wa Taala akan hapuskan dan Allah Taala juga akan rosakkan. Ya, ini adalah golongan pertama yang kita disuruh untuk menjauhinya dan supaya kita tak tergolong daripada kalangan golongan-golongan orang-orang yang muflis ini ataupun termasuk di kalangan golongan Ashabus Shimal, ya, dan kelompok golongan Ashab Ashimal. Baik. Sekarang ni kita nak tengok, ya, pada ayat yang seterusnya. Ayat ke berapa ni? Ayat yang ke-42. Pengajaran yang pertama tadi kita dah ambil dah. Menjauhi daripada tergolong dalam kelompok golongan Ashabus Shimal. Okey, sekarang ni kita nak tengok pada ayat 42. Ayat ini Allah memberikan pengajaran kepada kita mengenai ancaman siksaan kepada golongan kiri. Sama ada siksaan luaran ataupun siksaan dalaman. Siksaan luaran ataupun siksaan dalaman. Okey, kita tengok pada ayat yang ke-42 yang kita bacakan ini. Apa kata Allah? Ahli-ahli golongan kiri ini, apabila mereka hendak dimasukkan ke dalam neraka, ya, apabila mereka hendak dimasukkan ke dalam neraka, kata Allah Ta'ala, fi samumin. Mereka itu akan diseksa dengan samum. Samum ini maksudnya dengan angin ataupun udara ataupun bahang, ya. Angin pun boleh, udara pun boleh ataupun bahang api neraka Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maknanya api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat besar, yang sangat panas. Itu adalah menjadi mengeluarkan bahang, mengeluarkan angin, mengeluarkan udara, dan angin, bahang dan udara itulah yang Allah Ta'ala gunakan untuk menyeksa ashabus shimal dengan siksaan luaran. Belum lagi Allah menyeksanya dengan siksaan dalam bentuk dalaman. Ya. So kita dah ambil pengajaran untuk ayat 42 ni. Allah Ta'ala nak menjelaskan bahawasanya penyiksaan Allah Subhanahu Taala ke atas golongan kiri itu datang dalam dua bentuk. Ya. Bentuk yang pertama, Allah Ta'ala datangkan dalam bentuk siksaan luaran. Dan yang keduanya, Allah Ta'ala datangkan dalam bentuk siksaan dalaman. Satu luaran, satu lagi dalaman. Baik. Kita tengok apa maksud siksaan luaran itu. Maknanya sebelum ashabus shimal ini dibawa untuk dihumbankan ke dalam api neraka Allah SWT. Maksudnya sebelum mereka ni nak diseret, mereka ni nak dilempar, mereka ni nak dihumbankan ke dalam api neraka Allah SWT. Dalam perjalanan mereka itu nak dibakar dalam api neraka Allah SWT, maka Allah Ta'ala sebut mereka sambilan itu diseksa. Hanya dalam mereka nak dibawa, dilemparkan dalam neraka itu pun, mereka diseksa daripada luar neraka itu lagi. Baik, apakah bentuk siksaan luaran api neraka yang Allah Ta'ala seksa mereka? Ada beberapa bentuk dan jenis azab-azabnya. Ya. Baik. Yang pertama, angin dan bahang. Angin dan bahang. Itu yang disebutkan fi samum. Samum itu adalah al-hawa'ul har. Iaitu satu bahang ataupun udara di dalam neraka itu sendiri sangat-sangat panas. Dan bila ahli neraka nak dibawa, dihumbankan ke dalam neraka, sebelum mereka dibawa masuk dalam neraka, mereka terlebih dahulu telah diseksa oleh Allah SWT dengan seksaan luaran sebelum mereka dilemparkan ke dalam api neraka Allah SWT. Ya. Jadi maksud katanya, Allah SWT akan membakar jasad mereka, membakar tubuh mereka itu dengan angin-angin yang sangat panas, bahang-bahang udara api neraka yang sangat panas. Kemudian Allah Ta'ala juga menyeksa mereka dengan seksaan luaran ni disebut dalam, tak silap saya dalam surah, Allahu Akbar, dalam surah Abasa. Allah kata, tarhaquha qatarah. Antara seksaan luaran juga, debu-debu dan tanah neraka tu ditempel pada wajah-wajah mereka. Alhamdulillah. Yang mana Allah Ta'ala sebut, tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka tu akan diambil qatarah. Qatarah ni debu-debu tanah yang terbakar, yang sangat panas, yang berada dalam api neraka Allah, maka diambil oleh para malaikat dan ditempelkan, ya, diletakkan pada wajah-wajah ahli neraka itu supaya mereka dapat merasai siksaan kepanasan yang berlebihan dan melampaui batasan, melebihi daripada melebihi daripada apa yang manusia lalui dengan pelbagai bentuk siksaan ataupun kesulitan dekat dunia ni, maka lebih berat lagi di hari akhirat dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. So Allah seksa mereka pertama angin dan bahang, yakni udara yang panas. Dua, debu dan tanah. Ini semua siksaan luaran ni. Yang ketiga, percikan api neraka. Maksudnya api neraka ni, bila sebelah neraka nak dibawa masuk neraka, api neraka ni dia akan meletup-letup. Ya, macam benda yang meletup. Kemudian dia mengeluarkan percikan-percikan api. Dan percikan-percikan api itulah yang akan terkena kepada ahli neraka sebelum mereka dihumbankan ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik.
Saya carikan sekejap ayat Qurannya. Tentang percikan tu. Sekejap Surah. Tak silap saya surah. Sekejap Okay, tak silap saya surah Al-Mursalat Okay. Surah Al-Mursalat di mana Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-30 sehingga kepada ayat 30 sampai ayat 38. Ayat 30 sampai ayat 38 Okay, kalau siapa rujuk pada ayat tu Allah dia sebutlah intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab la dhalilin wa la yughni minal lahab. Kemudian Allah kata, pergilah kamu untuk cari tempat berlindung sendiri, Allah tak tolong kamu. Dia duduk dekat pepohonan dan sebagainya pun dalam keadaan mereka itu dibakar oleh percikan api neraka daripada api-api yang meletup yang berada dalamnya. Ini boleh tengok dalam surah Al-Mursalat tadi. Allah kata innaha tarmi bisyararin kalqas. Sesungguhnya percikan api neraka itu besarnya adalah seperti al-qas. Al-qas ni apa dia? Al-qas ni maknanya adalah istana. Ka'annahu jimalatun suf. Bahkan bunga api percikan itu seperti rombongan unta. Maknanya macam kita tengok kat padang pasir, rombongan unta yang jalan tu, maknanya dia non-stop lah. Maknanya nak katakan dia berterus-terusan. Ini adalah bentuk siksaan luaran yang Allah Ta'ala berikan kepada ahli ashabus shimal, golongan kiri. Baik. Begitu juga Allah beri pada mereka siksaan dalaman. Allah sebut ayat sepatu. Wahamim. Hamim tu siksaan dalaman, gambaran kepada siksaan dalaman. Manakala samum adalah gambaran kepada siksaan luaran. Ya, bukan sekadar udara dan bahang api neraka itu panas membakar mereka. Bahang itu saja dah cukup untuk membakar mereka. Bahkan kata Allah Subhanahu Wa Taala, ada juga ulama menafsirkan samum dekat sini beri maksud ia juga mengandungi racun. Ya, maknanya udara-udara di dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala itu semuanya dalam keadaan beracun. Ya. Tak pastilah beracun tu dalam bentuk apa, itu saya tak pasti. Tapi nak katakan dalam neraka tu udaranya itu mengandungi racun, ya. Sehingga kan kalau mereka bukan sekadar udara yang panas, tapi dia juga udara yang mengandungi racun. Setiap kali mereka menghidu udara racun itu, maka mereka akan rasa disakiti dan mereka juga akan rasa pedih, ya, ataupun sangat-sangat menyakitkan disebabkan oleh kerana udara dalam neraka itu yang bersifat beracun, ya. Baik. Kemudian Allah gambarkan pula pada hamim. Hamim ni merujuk kepada siksaan dalaman, ya. Merujuk kepada siksaan dalaman, ya. Siksaan dalaman tu pula Allah bagi contoh kat sini hamim. Sebenarnya dia ada banyak, ya, tapi salah satu Allah Ta'ala bagi adalah hamim. Hamim ni merujuk kepada minuman yang sedang menggelegak. Minuman yang sangat panas sehingga kan diumpamakan seperti benda yang sedang menggelegak. Itu yang Allah Ta'ala seksakan kepada golongan ashabus shimal. Ini memberikan gambaran yang kedua kepada kita, pengajaran secara tidak langsung menyatakan bahawasanya siksaan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala itu, ya, ia juga datang kepada golongan-golongan ashabus shimal ini. Dia datang juga kepada golongan ashabus shimal ini dalam bentuk siksaan azabnya, yang siksaan dalaman dia lah, ya, ada lebih kurang 5. Sebenarnya ada lebih, tapi saya setakat yang saya boleh berikan ada 5. Yang pertama, api yang berwarna hitam, iaitu api neraka itu sendiri yang berwarna hitam.
kerana nak melambangkan panasnya dia. Yang kedua, hamim merujuk kepada air yang sangat menggelegak kerana terlalu panas. Ya, mereka akan menikmati air yang sentiasa menggelegak. Makanan yang sentiasa dalam keadaan menggelegak juga kerana kepanasan. Kemudian makan dan minum. Ini kita dah sebut dah. Makanan dan minuman yang Allah Ta'ala beri kepada ahli neraka itu juga adalah makanan dan minuman yang mendidih dan menggelegak dan yang sangat menjijikkan. Kemudian adanya pakaian daripada neraka. Ini kita akan tengoklah nanti. Ini semua siksaan dalaman. Kemudian adanya juga pukulan demi pukulan daripada malaikat Zabaniyah. Kemudiannya ada juga daripada tanah-tanah dan bara-bara serta batu-batu api di dalam neraka yang dijadikan sebagai alat-alat siksaan kepada golongan-golongan ashabus shimal ini. Ya, kepada golongan-golongan ashab ashimal ini. Maka dekat sini Allah Ta'ala sebut wahamim fi samum wahamim, ada di sana siksaan luaran, ada di sana juga adalah siksaan dalam bentuk dalaman. Ya, siksaan dalam bentuk dalaman. Ya. Baik. Okey, kalau kita perhatikan, samum ni dia menggambarkan kepada udara. Manakala hamim dia menggambarkan kepada makanan dan menggambarkan kepada minuman. Ya. Kenapa Allah sebut samum dan hamim ini dulu? Udara dan juga minuman ini dulu, kerana nak menggambarkan bahawasanya ini adalah merupakan, ini pengajaran yang kedua kita nak ambil, iaitu penghinaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada golongan kiri dan tidak ada kemuliaan bagi mereka. Kenapa Allah Ta'ala bagi penghinaan itu pada mereka? Sebab Allah cerita azab pertama yang mereka kena, azab luar yang terawal mereka kena sebelum mereka masuk neraka tu adalah merupakan azab bahang, angin, haba, api neraka itu yang membakar mereka. Sedangkan mereka duduk di padang mahsyar, mereka sudah pun dibakar oleh matahari yang ditegakkan atas kepala mereka dengan kadar sejengkal. Tapi bila mereka nak diseret bawa pergi ke neraka Allah Ta'ala, mereka juga diseret dalam keadaan mereka itu disambar atau mereka dapat merasai bahang-bahang dan haba daripada panasnya api neraka yang Allah Ta'ala bukakan pintu neraka itu untuk mereka. Jadi bukan sekadar mereka diseksa dengan matahari yang panas yang diletakkan di atas ubun-ubun, tapi mereka juga dalam masa yang sama diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan adalah dengan haba ataupun bahang ataupun angin daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Ya. Baik. Inilah azab yang menyambut mereka. Yang menyambut mereka tak kala mereka nak dibawa masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik, ini memberikan satu keinsafan dan pengajaran pada kita bahawasanya tidak ada kemuliaan pada hari kiamat disebabkan oleh kerana keturunan kita, kuasa kita, harta kita, anak pinak kita. Tetapi kemuliaan itu hanyalah terletak kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan di samping itu juga adalah terletak kepada terletak kepada agama kita dan keimanan kita, ya, serta peribadi akhlak kita di samping Rasulullah SAW, supaya kita berakhlak dengan akhlak yang terpuji. Mereka ini adalah golongan-golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan mereka daripada menjadi golongan ashabus shimal. Ya. Baik. Okay, jadi mereka ni golongan ashabus shimal ni tak dapat kemuliaan. Ya. Kemudian kita tengok ayat 43. Allah kata lagi, wa zillim min yahmum. Mereka juga tidak akan mendapat
tempat tinggal atau tempat berteduh atau penginapan yang menyenangkan. Tadi Allah Ta'ala sebut yang mereka itu tidak disambut dengan mulia. Sebaliknya, mereka itu akan dibakar oleh haba-haba dan bahang daripada api neraka. Ya, yang menanti mereka. Sejurus mereka masuk saja dalam neraka, yang menanti mereka tu air-air yang menggelegak dan air-air yang mendidih. Maksudnya mereka tak dapat tak disambut, tak dipelawa, tak diberikan kemuliaan ketika mereka nak menuju ke dalam neraka Allah pun dalam keadaan mereka diazab. Okay, tapi kali ini Allah Ta'ala lanjutkan lagi. Allah lanjutkan lagi kepada kita bahawasanya mereka tidak mendapat tempat berteduh atau tempat tinggal atau penginapan yang menenangkan. Yang menyenangkan. Maknanya yang menyeronokkan atau yang menghiburkan mereka. Tidak. Sebab kita tengok kat sini Allah kata zillim min yahmum. Zillin dekat sini merujuk kepada asap api neraka yang berwarna hitam pekat, lagi ia itu bersifat panas. Ya, lagipun ia juga adalah bersifat panas. So Allah Ta'ala nak menyatakan bahawasanya neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kediaman mereka kerana tidak ada tempat untuk mereka berteduh, beristirahat, bersenang lenang. Di dalam neraka itu, walaupun mereka hendak mendapatkan tempat berteduh ataupun rumah ataupun pokok untuk mereka berteduh daripada panas atau bahang api neraka itu, namun tempat berteduh dalam neraka itu sendiri pun mengeluarkan bahang yang panas atau mengeluarkan api, sehingga kan mereka tidak dapat beristirahat ataupun tidak dapat bersenang lenang di dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Ini juga memberikan pada kita satu pengajaran kepada kita bahawasanya walaupun ahli neraka tu dia nak berteduh di bawah bayangan tempat tinggal ke, pokok ke, apa-apa sajalah yang menjadi tempat untuk dia bersandar, tempat dia nak berbaring. Namun tempat itu sendiri akan mengeluarkan api dan bahang-bahangnya untuk membakar ahli neraka itu. Ini adalah satu pengajaran kepada kita kerana mereka di dunia dahulu adalah golongan orang-orang yang terlalu banyak bergembira, bersukaria. Mereka orang yang tidak bermujahadah. Mereka orang yang tidak bersungguh-sungguh untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka orang yang terlalu banyak bersenang lenang dan beristirahat dekat dunia. Dengan kesedapan dan kelazatan dunia, mereka itu berhibur. Sehingga kan bila balik dekat akhirat, mereka nak beristirahat, nak bersandar, nak berehat pun di dalam neraka pun, mereka tidak akan diberikan peluang oleh Allah SWT, melainkan tempat istirahat mereka itu sendiri juga adalah merupakan tempat yang sangat panas. Sebab itu disebut miyahmum, merupakan tempat yang sangat panas. Ya, baik. Sebab itu manusia ni, ulama kata dia terbahagi kepada dua. Satu dipanggil mustarih, satu lagi dipanggil mustarah minhu. Ya. Satu dipanggil mustarih, satu lagi dipanggil mustarah minhu. Sekejap ya. Stand dia lari pula. Okey, baik. Okey, satu mustarih, satu lagi mustarah minhu. Mustarih ni adalah orang-orang yang dia menjadikan dunia ini adalah tempat untuk dia bersungguh-sungguh ataupun tempat untuk dia beramal ibadat. Taat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hinggalah dia mati meninggal dunia, barulah dia akan memperolehi mustarih. Mustarih itu apa dia? Barulah ia akan memperolehi istirahat. Yang mendapatkan istirahat. Atau ada yang ulama kata mustarih ni orang yang mencari kerehatannya
melalui ibadatnya atau ketaatannya pada Allah. Maksudnya dia berehat tu dengan cara semayang, dia berehat itu dengan cara baca Quran, dia berehat itu adalah dengan cara berbuat kebajikan. Tapi jangan jadi golongan yang kedua, yang itu dipanggil golongan mustarah minhu. Mustarah ni, iaitu dijadikan kehidupan dia kat dunia ni adalah semata-mata kehidupan untuk dia bersukaria, untuk dia bersenang lenang, untuk dia buat apa saja yang diinginkan oleh nafsunya, tanpa mempedulikan batas-batas antara larangan Allah Subhanahu Wa Taala dan seumpama dengannya, maka Allah Ta'ala akan jadikan pengakhiran hidup dia itu sebagai golongan mustarah minhu. Banyak orang-orang yang semua mengharapkan kematiannya dan bahkan orang merasa gembira dengan ketiadaannya. Ini adalah merupakan golongan mustarah. Ya? Kita sambung pula ayat 44. Ayat 44 Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan, la baridin wala karim. Allah perjelaskan bahawasanya bagi golongan-golongan ashabus shimal itu di dalam neraka Allah, mereka langsung tidak akan dapat mengecapi barid. Barid ni maknanya adalah merupakan tempat atau udara yang dingin, tempat yang dingin. Tempat yang barid ni maknanya juga merujuk kepada tempat untuk seseorang itu barid ni sejuk lah. Ya, maknanya untuk tempat seseorang tu mengecapi kerehatan, kesenangan ni mereka tak akan dapat bagi golongan ashabus shimal. Yang kedua, karim. Karim tu menunjukkan kepada keindahan. So apa pengajaran kat sini? Di sini menunjukkan pada kita bahawasanya tidak ada kelazatan dan tidak ada pemandangan yang indah di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. So Allah nak bagi tahu pada ayat ni, nak beri ancaman daripada ayat ni kepada golongan ashabus shimal dan juga kepada golongan-golongan manusia yang lain tentang dua perkara. Barid ini merujuk kepada simbol yang menggambarkan kepada simbol yang melambangkan kepada saya mute jap. Baik. Simbol yang melambangkan kepada keseronokan. Keseronokan ataupun kebahagiaan. Sebab orang Arab ni dia tinggi bahasa kiasan dia. Selalunya kalau dia nak panggil seseorang abratta, dia kata sepatutnya abratta tu maknanya kau ni orang yang sejuk. Tapi dalam bahasa dia nak bagi satu kiasan, kamu ni orang yang berada dalam keadaan kebahagiaan. Kamu ni orang yang berada dalam keadaan kegembiraan, keseronokan. So Allah Ta'ala bagi tahu pada ayat yang ke-43 ni, tidak ada kegembiraan, keseronokan, kebahagiaan dan tidak ada juga keindahan. Keindahan di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala bagi golongan-golongan kiri ataupun golongan-golongan ashabu ashimal. Baik. Alhamdulillah. Maka dekat sini jelas menunjukkan kepada kita, Allah nak gambarkan ahli neraka Jahannam, mereka hidup dalam neraka ni, mereka langsung tak dapat mengecapi kebahagiaan, langsung mereka tak dapat mengecapi kesenangan dan keseronokan. Sebaliknya, mereka akan terus kekal hidup dalam keadaan bukannya ketenangan, kebahagiaan dan keseronokan, tapi mereka hidup dalam permusuhan, mereka hidup dalam kebencian, mereka hidup dalam keadaan laknat melaknati. Laknat melaknati. Baik. Ini kita boleh tengok dalam surah Al-An'am, di mana Al-An'am ke? Al-A'raf, saya tersilap. Al-A'raf, minta maaf ya. Allah Ta'ala ada berfirman dalam surah Al-A'raf ketika mana Allah Ta'ala sebut
kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha jami'a. Kata Allah SWT, apabila masuknya penghuni neraka yang awal, kemudian masuknya pula penghuni neraka yang berada di akhir, bila mereka bertembung dalam neraka, ahli neraka yang awal bertembung dengan ahli neraka yang masuk kemudian, maknanya umat dulu dengan umat kemudian, bila mereka saling bertembung, Allah kata apa? La baridin. Mereka tak dapat kebahagiaan itu. Mereka duduk dalam neraka saling bermusuhan, saling berbenci, saling bergaduh antara satu dengan yang lain. Kemudian mereka juga akan masuk dalam keadaan mereka itu bukan sekadar membenci, bukan sekadar saling bermusuhan, tapi mereka juga hidup dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala itu dalam keadaan yang syarat dengan permusuhan yang melampau, ya, kebencian yang melampau. Kemudian apa lagi? Persengketaan yang melampau. Sebab Allah SWT sebut dalam Quran, la'anat ukhta. Mereka kalau jumpa adik-beradik mereka ke, mak ayah mereka ke, anak pinak mereka ke dalam neraka itu bersama-sama dengan mereka, mereka akan buat apa? Bukannya mereka simpati itu, tidak. Bahkan mereka akan la'anat. Mereka akan laknat. Mereka akan cela. Mereka akan maki hamun. Mereka hidup sentiasa dalam keadaan permusuhan. Mereka hidup sentiasa dalam keadaan permusuhan, ataupun mereka juga hidup dalam keadaan kebencian lah, ya. Pemusuhan ke, kebencian ke, persengketaan ke, itu memang ada dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kat dunia kita hidup ni, ni kita nak tengok pengajaran ni lah. Kat dunia ni pun, kalau ada orang benci kita pun, benci tu tidak lama. Ya. Kalau kita marah kat orang pun, marah tu tidak lama. Kalau persengketaan berlaku pun, persengketaan itu tidak lama. Ya. Maknanya, itulah salah satu daripada hikmah kenapa Allah Ta'ala jadikan dunia ini, dia masih ada ruang. Kalau kita hidup dalam keadaan tertekan pun, kebencian ke, tidak ketenangan pun, benda itu tak kekal. Bahkan kita boleh atasi. Adapun di hari akhirat, bila Allah sebut la baridin, maknanya sepanjang hayat penghuni neraka tu, agak-agak kita boleh bayang tak macam mana kehidupan ahli neraka dalam neraka. Dahlah dalam keadaan mereka tu sakit diazab, meronta diseksa, macam pelbagai-bagai jenis azab. Dalam masa yang sama, ada penghuni-penghuni neraka yang lain, kejiranan ahli neraka yang lain, tokoh-tokoh ahli neraka yang lain yang telah dibawa masuk jatuh dalam neraka Allah Ta'ala tu. Tetapi Allah Ta'ala nak gambarkan dalam keadaan mereka itu menanggung siksaan azab Allah SWT, mereka bertemu sesama mereka dalam neraka Allah SWT juga, dalam keadaan mereka saling bermusuhan, saling membenci, dan juga mereka saling tidak mengasihani kepada saudara-saudara mereka yang lain di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya la barid, tidak ada wala karim. Kemudian Allah Ta'ala kata lagi, tidak ada dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu pemandangan-pemandangan yang mengasyikkan. Tak sama ada mereka tak dapat dengar benda-benda yang sedap didengari, mereka juga tidak akan dapat mendengari sama sekali daripada perkataan-perkataan yang baik. Mereka juga tidak akan mendengar daripada melihat daripada pemandangan yang cantik, yang indah pun tidak ada. Semuanya benda yang mata mereka tak mampu untuk memandang. Yang keduanya mereka juga tidak mampu untuk karim ni, maknanya untuk mereka melihat benda-benda yang cantik, benda-benda yang indah, yang mententeramkan jiwa ataupun yang mententeramkan jiwa dan akal mereka. Ini langsung tidak akan berlaku pada hari kiamat di sisi Allah SWT bila mereka dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Baik. So ini
satu pengajaran yang teramat-amat penting juga yang kita kena pelajari dan teladani, iaitu bahawasanya syurga adalah tempat untuk manusia barid, bahagia, seronok, ketawa. Dunia, ya boleh, tetapi benda tu tak kekal. Seronok macam mana pun kita, keseronokan tu hanya dalam beberapa hari, lama kelamaan keseronokan itu pun hilang. Allah Ta'ala cabut, Allah Ta'ala ambil. Tapi berbeza dengan berbeza dengan golongan ashabus shimal ni, Allah Ta'ala sebut la baridin, maknanya mereka hidup saling benci, saling bergaduh, saling bermusuhan, dan saling melaknat sebagaimana saya sebut daripada ayat Quran yang sebelumnya dalam surah Al-A'raf. Kemudian dalam masa yang sama Allah kata wala karim, mereka tidak akan mendapat pemandangan yang cantik, pemandangan yang indah, pemandangan yang mententeramkan, walaupun dalam neraka itu terdapat bermacam-macam jenis pokok ke, lautan ke, tempat tinggal istana, semua ada. Cuma Allah jadikan semua yang ada itu semua berbentuk azab. Semua berbentuk, didesainkan dalam bentuk menyeksa. Dibentukkan dalam bentuk menyeksa. Dan dalam masa yang sama juga, tidak adanya karim dekat sini, maknanya juga tidak ada padanya sebarang kebaikan di dalam nikmat yang dia nikmati dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan pada kita semua makanan atau hidangan daripada neraka Allah Ta'ala ini juga merupakan salah satu daripada benda yang tidak memberi kemuliaan kepada ahli neraka itu walaupun sedikit. Okey, baik. Kemudian kita tengok kepada ayat yang seterusnya. Ayat yang ke-45. Okey, kita stop sampai ayat 45 insya-Allah. Allah kata apa? Tadi Allah cerita apakah bentuk azab-azab yang mereka lalui. Kehidupan mereka dalam neraka tu macam mana? Pemusuhan, persengketaan dan tak ada pemandangan yang cantik. Even jasad diorang pun Allah ciptakan buruk. Banyaklah hadis kalau saya nak ceritakan jadi panjang. Sehingga ada hadis kata gigi mereka sebesar Bukit Uhud dalam hadis Muslim. Ada hadis riwayat Baihaqi mengatakan kulit mereka setebal 40 hari perjalanan. Kemudian banyaklah. Maknanya fizikal mereka itu pun tidak indah. Gambaran semua dalam neraka itu semua tidak indah. Kemudian Allah tukarkan pula, bawa kita kepada tajuk yang berikutnya. Tadi Allah cerita tentang hukuman dan balasan. Kali ini Allah bawa cerita tentang apa? Allah bawa cerita mengenai Alhamdulillah. Cerita mengenai apakah punca mereka itu tergolong dalam golongan ashabus shimal. Dia ada banyak. Tapi Allah cerita salah satu faktor Alhamdulillah. Kenapa mereka itu boleh jatuh tergolong dalam kalangan golongan ashabus shimal? Ini asbab dia. Apa kata Allah? Innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Allah Ta'ala sebut. Kenapa mereka dimasukkan dan disiksa sedemikian? Disebabkan kerana kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana pula ayat dia ni? Okey. Okey, kat sini kita nak tengok pengajaran dia. Cuma dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut sebab mereka ni ketika dekat dunia dahulu golongan yang mutraf. Mutraf ni orang yang suka bermegah-megah, orang yang suka angkuh, orang yang suka sombong dengan kelebihan-kelebihan, keistimewaan-keistimewaan yang Allah Ta'ala beri kepada dirinya. Okey, dekat sini kita nak ambil pengajaran yang sangat penting. Yang mana kita kena tinggalkan perkara ini supaya kita tak tergolong dalam kelompok golongan ashabus shimal. Okey. Baik, yang pertama disebutkan, pengajaran yang pertama kita ambil dekat sini, bersikap sombong dan angkuh serta suka bermegah-megah.
dengan diri dan apa yang ia miliki adalah merupakan seburuk-buruk makhluk dan kejahatan. Dekat sini menunjukkan pada kita seburuk-buruk manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan nak menggambarkan kepada kita sejahat-jahat perbuatan manusia itu adalah apabila mereka ada dua sifat. Yang pertama, sombong dan angkuh. Yang kedua adalah at-tafakhur. Mereka suka bermegah-megah. Dalam sombong, sombong tu maknanya menghina orang lain, memperkecilkan orang lain. Bahkan dalam hadis juga Nabi sebut, batarul haq. Sombong itu enggan untuk menerima kebenaran, menolak kebenaran. Dia tak boleh accept kebenaran jika datang daripada orang lain. Kecuali kalau datang daripada diri dia, boleh dia terima. Daripada orang lain dia tak terima. Ya. Kemudian yang keduanya, dia nak kebenaran tu dinilai oleh dirinya. Tu orang yang sombong dan angkuh. Yang kedua, Allah akan sebut puncinya kerana mereka itu adalah golongan yang mutraf. Ini golongan yang suka bermegah-megah. Maknanya suka berbangga-bangga dengan apa yang mereka miliki. Mereka suka melampau batas dengan kelebihan yang Allah beri kepada mereka. Mereka suka menindas. Maka itu yang menyebabkan kenapa antara sebab masuk pula kejap ya. Alamak. Okey, baik. Okey, maknanya mereka tu adalah golongan yang sombong dan angkuh. Yang kedua, sifat bermegah. Sebab itu kita kena buang dua sifat ni. Sifat angkuh dan sombong, yakni ujub. Dan yang kedua, suka bermegah-megah dengan kelebihan diri ataupun dengan apa yang ia miliki. Ini adalah merupakan sifat yang menyebabkan manusia itu tidak menerima kebenaran, peringatan, pengajaran. Bahkan mereka akan melampaui batas. Kerana mereka nak tunjukkan keangkuhan dan kemegahan mereka itu kepada manusia yang lain supaya tunduk dan juga patuh kepadanya. Ya. Ini salah satu daripada sifat yang dicela oleh Allah SWT. Kita boleh tengok dalam Quran, dalam surah Al-Isra umpamanya Allah sebut, bila Allah nak binasakan sesuatu kaum ataupun sesuatu umat itu, apa Allah Ta'ala buat? Wa idza aradna an nuhlika qaryatan, Allah kata ada dua benda Allah akan suruh, bukan suruh lah, maknanya dua benda, manusia tu akan buat dulu dua benda ni, maka baru Allah turunkan bala. Pertama, amarna mutrafiha. Amarna mutrafiha. Allah akan bagi dia kemewahan, kuasa, kemegahan. Bila dia dapat semua benda-benda ni, sehingga dia rasa diri dia itu kebal. Diri dia itu immune daripada segala kekurangan. Dia rasa dia boleh challenge, dia boleh buat apa saja. Seperti mana kita tengok Yahudi pada hari ni dan kuncu-kuncunya lah. Ya, bagaimana mereka rasa diri mereka tu ada sokongan yang besar, kehebatan yang banyak, harta yang banyak, kekuatan yang kuat. Ini dipanggil sebagai sifat-sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah nak hancurkan satu kaum, Allah akan bagi dia macam tu dulu. Iaitu kemegahan dulu. Kemudian Allah kata apa? Fafasaku fiha. Yang kedua, bila dah ada sifat megah, dah ada sifat besar diri, angkuh dan sombong. Kedua Allah kata apa? Fafasaku fiha. Mereka akan buat zalim. Mereka akan membuat kezaliman. So, pada ayat yang kita bacakan sini, ia menunjukkan juga kenapa mereka tergolong daripada kalangan golongan ashabus shimal. Satu, kerana sombong dan angkuh, takabur, ya, kepada Allah SWT Rasulnya. Yang kedua adalah disebabkan oleh kerana mereka itu orang yang suka bermegah dan membesarkan diri dan merasa segala kecukupan pada dirinya. Dan yang ketiga adalah kerana mereka dahulu sewaktu di dunia adalah orang yang suka berbuat
kezaliman dan penindasan. Sebab ia juga merujuk kepada maksud mutraf. Maknanya orang yang bila dia ada segala kecukupan, kelebihan, dia akan menindas orang lain, dia akan menyeksa orang lain, menyakiti orang lain, mengambil hak orang lain. Ini juga dilakukan oleh mereka. Ya. Okay, baik. Wallahu ta'ala alam. Sekadar itu, nanti insya-Allah kita akan menyambung pada ayat yang berikutnya, iaitu pada ayat yang ke-46. Ya, pada ayat yang ke-46 insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.